Sejahtera Salam Satu Malaysia mempersembahkan Artificial Intelligence ini daripada kumpulan Indah Berarti. Mereka merupakan edisi kedua yang terdapat di dalam video. Artificial Intelligence ataupun AI dalam bahasa Melayu disebut sebagai kecerdasan buatan. Ia merujuk kepada suatu sistem ataupun mesin yang meniru ataupun dapat mengatasi kebolehan manusia. Penyelidikan AI telah ditaktifkan sebagai bidang kajian yang merujuk kepada kemampuan suatu sistem untuk menganalisis data dan mengambil tindakan yang dapat mencapai matlamat yang diingini. Sebagai contoh, mesin tiket tempat letak kenderaan. Walau bagaimanapun, tujuan penciptaan AI ini hanya untuk meningkatkan kebolehan manusia dan bukannya untuk mengambil alih tugasan manusia. Terdapat 7 jenis AI iaitu Artificial Narrow Intelligence, Artificial General Intelligence, Artificial Super Intelligence, Self-Aware, Theory of Mind, Limited Memory dan yang terakhir ialah Reactive Machine. Kesemua AI ini masing-masing punya fungsi tersendiri yang berfungsi secara khusus dan bebas berdasarkan program yang pengguna jalankan pada sistem perkomputeran termasuk realiti maya, kereta pintar, chatbot dan lain-lain. Walaupun sangat kompleks, Artificial Intelligence tidak mustahil untuk diciptakan. Peluang untuk pembangunan AI terbuka luas sehingga manusia mampu mencipta AI di luar kemampuan mereka. Etika AI adalah penting. Ini kerana ia menjamin bahawa pengembangan dan juga penggunaan AI adalah beretika, selamat dan juga bertanggungjawab. Oleh sebab itu, semua pihak yang terlibat dalam projek AI harus mempertimbangkan etika dan keselamatan AI sebagai satu keutamaan. Etika AI terbahagi kepada 3 iaitu etika robot, etika mesin dan juga etika komputer. Etika robot ialah moral bagaimana manusia merancang, membina, menggunakan dan juga merawat robot. Robot adalah mesin fizikal, manakala AI hanya boleh menjadi perisian. Etika robot adalah penting kerana mesin boleh digunakan untuk membahayakan atau menguntungkan manusia, kesan terhadap autonomi individu dan juga memberi kesan terhadap keadilan sosial. Seterusnya ialah etika mesin. Etika mesin ialah bidang penyelidikan yang berkaitan dengan merancang ejen akhlak buatan iaitu AMA, robot atau komputer pintar yang berkelakuan moral atau seolah-olah bermoral. Dan yang terakhir ialah etika komputer. Etika komputer ialah analisis impak tabi'i dan sosial oleh teknologi komputer, perumusan dan justifikasi polisi etika dalam penggunaan teknologi tersebut. Ia juga merupakan satu bidang mengenai penggunaan komputer yang betul. Seterusnya, saya akan membincangkan sedikit berkenaan hubungan antara AI dengan manusia. Efisiensi dan produktiviti adalah antara perkara yang utama dalam hubungan antara AI dengan manusia. Tujuan pembangunan teknologi, khususnya dalam topik kita ini iaitu Artificial Intelligence, semestinya adalah demi kebaikan manusia. AI memberi banyak jaminan manfaat kepada manusia, antaranya ialah kenaikan taraf ekonomi negara. Hal ini adalah berikutan faktor manfaat, efisiensi dan produktiviti yang dijamin oleh AI itu tadi. Di sini dapat saya nyatakan bahawa teknologi AI dan kemahiran manusia bergerak seiring untuk mencapai objektif penaikan taraf ekonomi negara tersebut. Walaupun terdapat banyak kritikan bahawa dengan berkembangnya AI akan memberi kesan buruk kepada manusia seperti ketidakselamatan data dan privasi pengguna, penyalahgunaan teknologi mahupun jenayah cyber. Perlu kita ingat bahawa acuan sesuatu teknologi itu adalah bergantung kepada pakar yang menciptanya. Secara ringkasnya, saya boleh katakan bahawa manusia memainkan peranan yang sangat penting dalam membina dan mengembangkan sesuatu teknologi demi kemaslahatan manusia sejagat. Seperti yang kita tahu, kecerdasan buatan atau lebih dikenali sebagai AI mampu memberi banyak kebaikan dalam kehidupan manusia. Namun apabila kita kaitkan dengan agama, ia adalah merupakan satu cabaran kerana mampu menguji kuasa Tuhan. Sebagai contoh, terdapat satu ciptaan di Polandia yang diberi nama Santo yang dicipta sebagai pendamping doa dalam agama Kristian. Santo adalah satu robot yang boleh berbicara dengan manusia dan mampu menjawab kesemua soalan yang diberikan oleh manusia sehingga ada beberapa daripada mereka percaya bahawa robot ini mampu memimpin mereka ke jalan syurga. Hal ini menyebabkan agamanya menjadi membingungkan sehingga sulit untuk difahami oleh akal. Selain itu, semakin berkembangnya kecerdasan buatan menjadikan manusia semakin malas beribadat dan hanya mengharapkan robot yang menyerupai mereka untuk melakukan ibadat tanpa mereka ketahui bahawa itu adalah salah satu perkara yang tidak benar dan boleh menyebabkan amalannya tidak diterima oleh Tuhan. Seterusnya adalah peranan sains dan teknologi dalam kehidupan. Pengaplikasian AI dalam kehidupan manusia telah memberi banyak manfaat, terutamanya dalam menyelesaikan kerja-kerja yang kompleks bagi menjimatkan masa dan tenaga manusia. Menyadari akan kepentingan teknologi AI dalam memanfaatkan kehidupan manusia, Google telah memperkenalkan TensorFlow,
sebuah aplikasi sistem terbuka bagi membangunkan teknologi AI. Melalui aplikasi ini, potensi pembangunan teknologi AI kini lebih meluas dan ianya telah berjaya menjadikan teknologi ini lebih murah tanpa memerlukan kemahiran pemrograman yang terlalu tinggi. Pengenalan aplikasi ini berkesan dalam membantu menyelesaikan beberapa masalah sosial dan organisasi, seperti dalam bidang pertanian dan juga bidang pemeliharaan dokumen bersejarah. Peranan yang kedua adalah impak positif. Bagaimana AI atau Artificial Intelligence ini memberi impak yang positif kepada nilai kemanusiaan, kehidupan sosial dan alam sekitar. Yang pertama, nilai kemanusiaan. Pernahkah anda terfikir bagaimana satu-satu sosial media itu boleh memberi cadangan video atau bahan bacaan sesuai atau selari dengan apa yang dicari oleh kita? Itulah yang dipanggil sebagai algoritma media sosial. Pelbagai media sosial dapat pelbagai algoritma media sosial tersendiri. Sebagai contoh, apabila kita search di TikTok, akan keluar beberapa cadangan-cadangan video selari dengan apa yang dicadangkan atau dicari oleh kita di TikTok. Yang kedua adalah kehidupan sosial. Bagaimana AI mampu memberi impak positif dalam kehidupan sosial? Tahukah anda penaik tarafan mesin pengiraan wang ringgit itu sendiri? Apa yang berlaku? Apa penambahan AI di mana sebelum ini mesin pengiraan wang ringgit hanya boleh mengira kuantiti wang ringgit. Walau bagaimanapun setelah adanya AI atau Artificial Intelligence ini, terdapat penaik tarafan mesin wang ringgit itu juga boleh mengesan ketulinan wang ringgit. Yang ketiga adalah bagaimana AI boleh memberi impak positif kepada alam sekitar. Tahukah anda terdapat satu teknologi sistematik yang telah dibina dan ia berfungsi daripada peringkat awal tanam sehinggalah proses penuaian berlaku. Di sini berlakunya gabungan ilmu teknikal dalam pertanian sebagai asas dan ilmu matematik atau kita panggil sebagai ilmu pengkomputeran yang membantu dalam proses pertanian yang diletakkan AI di dalamnya. Walaupun AI ini banyak kegunaannya dan memudahkan kita semua, tetapi ia tetap ada kekurangan atau keburukan. Antaranya ialah kurangnya peluang pekerjaan kerana diisi dengan kecanggihan sistem AI. Yang kedua, melibatkan kos yang tinggi dari segi pemasangan dan teknologi AI itu sendiri. Seterusnya, kurangnya berlaku interaksi sosial disebabkan masa yang diberikan terhadap penggunaan AI lebih lama daripada bersosial. Kekurangan AI yang seterusnya adalah muncul lebih banyak kriminal cyber atau hacker. Akhir sekali, AI hanya terbatas pada satu program sahaja. Kesimpulannya, kekurangan AI dapat dilihat dari sejauh mana input telah dijalankan oleh seorang pengatur cara pada mesin tersebut. Walaupun mereka dapat bekerja dengan lebih pantas tanpa rehat, mesin yang menggunakan sistem AI tidak mempunyai common sense, iaitu keupayaan untuk memahami maklumat tersebut. Setakat ini, AI hanya memproses maklumat. AI tidak mempunyai emosi sehingga tidak tahu etika dalam kerja dan tidak mempunyai kreativiti. Hal ini disebabkan kerana AI berfungsi dengan membangunkan pengetahuan yang hanya bergantung kepada sistem yang telah ditanam. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.